أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, khususnya mengurusi dan kuasa surau di Jumaat, ditugaskan karya kalau ada para asatizah, para habaib, tuan-tuan, perempuan, muslimin yang dimurkai sekalian. Alhamdulillah. Baik, malam ni kita nak sambung balik kuliah daripada surah Taubah kita. Pada bulan lepas saya bincangkan daripada surah Al-Anfal kan. So malam ni nak sambung balik tentang surah Taubah, ayat yang ke 23 dan 24 insya-Allah kan. Surah Taubah ayat 23 dan 24. Kalau yang ada download kan Quran kan, kita tengok dalam tu ayat 23 dan 24 insya-Allah. Baik, saya bacakan dulu ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Baik, dua ayat yang mana kita tengok. Sebenarnya ayat ni dia hampir sama kan. Hampir sama lepas, cuma ayat yang dulu tu panjang sikit dia punya apa? Dia punya kisah tu kan. Allah kata apa? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bapa-bapa dan saudara-saudara kamu, janganlah kamu menjadikan bapa-bapa dan saudara-saudara kamu pemimpin-pemimpin kamu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang Allah yang zalim. Katakanlah, jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai ada lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Benarlah kata Allah yang Maha Agung. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita berhenti kepada dua ayat ni, dan sebenarnya sebelum ni surah Taubah juga merupakan surah dipanggil apa? Surah Madaniyah. Maksud surah yang diturunkan sebelum surah juga selepas hijrah. Surah diturunkan selepas hijrah. Jadi bila diturunkan selepas hijrah, dia punya apa ni, kita panggil apa? Fungsi ayat atau fungsi cerita tu akan berbeza dengan
surah yang turunkan sebelum hijrah. Surah sebelum hijrah macam kita tengok dalam juzul amma, surah yang pendek dia banyak menekankan tentang akidah, tauhid kepada Allah Taala, mengisytighfar ke Allah. Adapun ayat-ayat yang turunkan selepas hijrah, dia banyak akan menekan berkaitan dengan hukum, perintah solat, perintah zakat, perintah berperang. Hatta walaupun kisah ayat yang kita baca ni menceritakan bagaimana janganlah kamu mengambil maksudnya kamu cenderung kepada bapa kamu ataupun keluarga kamu ataupun saudara kamu lantik sebagai pemimpin, kan? Sedangkan mereka itu masih lagi memilih kekafiran, kan? Macam bila bila orang-orang masa di zaman Mekah sebelum hijrah, kan bila Rasulullah suruh orang Islam berhijrah, ada yang berhijrah dan ada juga yang disekat daripada berhijrah. Okay. Kemudian bila mereka berhijrah pun kadang-kadang masih lagi merasai macam kasih belas terhadap saudara mereka, kan, yang masih berada di Mekah. Maknanya perasaan itu saya lagi. Sebab tu itu ayat ni mengatakan bahawa wahai orang beriman, janganlah kamu menjadikan bapa ataupun saudara-saudara kamu sebagai pemimpin kamu, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran daripada keimanan. Hatta dalam perang sekalipun, dalam perang, kalau kita bisa dalam perang Badar, orang Islam bergabung antara Muhajirin, orang-orang Madinah, orang Mekah yang berhijrah seperti Muhajirin dengan orang-orang Ansar, orang-orang Madinah yang membantu orang-orang Muhajirin ini. Dua buah yang besar tu Aus dan Khazraj, mereka tidak pakai sebagai Ansar. Jadi dalam perang Badar tu bergabung melawan orang Quraisy. Dan orang-orang daripada orang Muhajirin, orang Islam Muhajirin, mereka tak berpegang dengan orang lain, kan? Ayah dia, kan? Masa lagi kafir Quraisy, berhadapan ayah dia, berhadapan dengan berhadapan dengan saudara mara dia, kan? Tapi maknanya bila dalam peperangan kamu tak boleh nak memilih, kan? Oh, sebab dia tu ayah dia ataupun saudara mara dia tak bunuh, tak boleh, kan? Sebab bila turun ayat tu perang, maknanya kamu kena pilih keimanan, jangan memilih kekafiran. Okey, itu masuk ayat pertama. Bila ayat kedua pula, dia tambahkan lagi, kan? Maknanya jangan kamu mengambil bapa kamu, anak-anak kamu, tambah sikitlah. Tadi sebut tentang bapa dengan saudara je. Okey, sebab tu mungkin berlaku dalam peperangan dia nampak sikitlah. Dan dia juga kamu jangan memilih bapa kamu, anak-anak, saudara, isteri-isteri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatikan kerugiannya. Maknanya yang kamu lebih cintai daripada Allah dan Rasul. Maknanya nak cari harta kekayaan, nak berniaga sebagainya, kan? Lepas tu bila dah ada harta boleh dapat rumah, kan? Beli kenderaan sebagainya. Memang Islam membenarkan, kan? Tapi jangan sampai kamu meninggalkan hak yang telah Allah tetapkan. Contohnya keluarkan zakat, kan? Kamu bersedekah, kamu infakkan harta kamu menjadi jalan Allah dan sebagainya. Baik, Baik, Allah SWT memerintahkan agar meninggalkan orang-orang kafir meskipun mereka itu adalah bapa atau anak kita. Demikian pula Allah melarang kita bersahabat dengan mereka jika mereka lebih memilih kekafiran daripada keimanan. Dalam hal ini Allah SWT juga memberikan peringatan sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mujadilah ayat 2. Maksudnya Ibnu Katsir dibawakan juga kepada kita contoh pada ayat lain, surah lain, untuk dimasuk dalam pembahasan ayat ini.
Baik, surah Al-Mujadilah ayat 22, Allah Ta'ala firman, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maknanya dalam ayat ini Allah sebut, kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya hari kiamat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maknanya kamu tak akan lihatlah bila orang itu dia beriman kepada Allah dan Rasul, maka dia tidak akan ada perasaan untuk menyokong atau membantu orang kafir. Maknanya mereka akan memilih keimanan daripada kekafiran. Okey. Sebelum tu kita ingat tak pada bulan lepas saya ceritakan tentang satu kisah sahabat yang yang namanya Sauban bin Mujdan. Okay. Sauban ni kalau dalam kitab hadis tu disebut dia juga digelar sebagai maula Rasulullah SAW. Apa makna maula? Maula ni maksudnya hamba yang dimerdekakan. Jadi bila Sauban tu dimerdeka oleh Rasulullah disebut sebagai Sauban maula Rasulullah SAW. Sauban hamba yang dimerdeka oleh Rasulullah SAW. Dan Sauban tu kan, dia ditangkap dalam masa dalam peperangan. Saya tak pasti perang Badar atau perang Uhud. Dia ditawan. Dan dalam sejarah Islam pun mengatakan bahawa orang kafir yang ditawan tu, mereka diminta untuk mengajar anak orang Islam, membaca dan menulis sebagai untuk tebusan mereka, bebaskan mereka daripada tawanan perang. Bagi mereka yang tidak pandai membaca menulis, mereka adalah membayar diat, membayar perpasan. Mungkin dari zaman itu mungkin dalam 100 ekor unta. 100 ekor unta sekarang mungkin dalam apa? Harga dekat dulu 1,000 mungkin salah, 1 juta kan kalau 100 ekor unta tu. Okay. Dan kalau mereka tak dapat nak tebus atau keluarga mereka tak dapat nak tebus, maka mereka tu akan jadi hamba kan, hamba tawanan. Tapi bukanlah macam kita apa, 3 April kan, ada kan dijual hamba kan itu kan. Maknanya dia tu hamba tebusan lah. Sama ada mungkin jumlah satu dia Rasulullah SAW banyak hamba dia kan? Tapi dalam Islam sifat hamba tu tak ada. Cuma bila Islam datang, Islam membebaskan hamba dalam proses hamba cahaya. Hamba cahaya. Sahaya. Hamba sahaya ni hamba macam ni lah. Hamba yang boleh dijual lah. Maksudnya contohnya macam apa? Bila berubah. Okay, bila diseksa oleh tuannya sebab dia apa? Dia memeluk Islam, maka Sayyidina Abu Bakar telah beli Bilal, dan Sayyidina Abu Bakar telah merdekakan dia, bebaskan dia. Itu bagi hamba saya lah kan. Maksudnya hamba saya ni hamba yang macam Bilal lah. Dia bukannya dia berarti dalam peperangan antara orang Islam dan orang kafir. Bilal ni kemungkinan dia daripada dia kan orang apa? Orang Ethiopia kan, berhitam kan. Mungkin masa negara mereka pernah dijajah, jadi yang ditawan kan jadi hamba. Baca juga sahabat Nabi yang namanya apa? Suhaib Ar-Rumi. Mana Suhaib Ar-Rumi? Suhaib Ar-Rumi ni dia bukannya orang Rom kan. Rumi tu Rom ke Rom? Suhaib dia orang Iraq, orang Arab. Cuma bila Rom menawan Iraq, jadi orang yang ditawan tu jadikan sebagai hamba. Cuma bila dia dapat kesempatan, akhirnya dia lari daripada orang Rom, sampailah dia lari sampai ke Syam, sampai ke Madinah. Dan akhirnya dia bekerja dengan
orang Yahudi di Madinah, dan bila dia ada keluar dah ada keluarga sendiri dia berniaga sehinggalah berniaga sampai ke Mekah, dan dia bertemu Rasulullah SAW. Dia pun asalnya dia hamba, dia dapat lagi itu juga banyak sahabat lain Jadi sahabat ni bila dia dimerdekakan oleh Rasulullah, maka dia tak duduk dalam rumah Rasulullah Bila tak duduk dalam rumah Rasulullah, dia rasa macam rindu Dulu saya dia akan lihat pada Rasulullah Jadi bila dia tak dapat Rasulullah, dia rasa rindu Satu hari bila dia merasa rindu tu Rasulullah pun lihat pada wajah dia, nampak macam suka nampak sedih Lepas tu dialognya Rasulullah pernah tanya dia, Rasulullah kata, apakah yang menyebabkan air mukamu berubah, wahai sahabat? Maka sahabat pun berkata, ya Rasulullah, keperitan yang kurasa dan kesakitan yang menimpaku adalah berpunca daripada kerinduanku kepada kamu. Dia sangat mendalam, sehinggalah aku berjumpa denganmu. Apabila aku ingatkan akhirat, aku bimbang aku tidak akan dapat melihatmu, dan engkau akan berada di derajat yang tinggi bersama para nabi, para anbiya. Jika aku masuk syurga, aku berada di tempat yang rendah di tempatmu. Maksudnya kalau kata Nabi mungkin berada di syurga Firdaus syurga yang paling tinggi. Mungkin dia syurga yang rendah syurga rendah yang kita orang dah dapat syurga Firdaus bersama Nabi ke bawah lagi. Ke bawah Itu kalau surga. Dia kata, sekiranya aku tidak masuk surga, aku tidak dapat melihatmu buat selama-lamanya. Dia kata, kalau aku tak dapat masuk surga, masuk apa? Masuk neraka lah. Dan mungkin dia kata, aku tak dapat melihatmu selama-lamanya. Itu yang perasaan sedih yang datang benda tu. Tuan-tuan dan puan, disebabkan sifat seorang bila-bila dah dia merdeka, aku jadi macam sahabat tak hamba lah sahabat. Rindu Rasulullah, sayang Rasulullah. Dan itu juga banyak Al-Quran yang menekankan kepada kita agar kita juga sayang kita kepada Rasulullah SAW. Contohnya macam dalam surah An-Nisa ayat yang ke-80, Allah Ta'ala firman, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya dia mentaati Allah. Man yuti Rasul faqad ata Allah. Allah kata, barang siapa yang taat Rasul, dia taat Allah. Sebab Rasul dia bukan bercakap atas dasar nafsu Dia bercakap atas dasar wahyu. Kemudian Allah kata lagi, dan barang siapa yang berpaling daripada ketaatan itu, maka kami utuskan, atau kami tidak akan mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Maksudnya bagi siapa yang tidak mentaati Rasul, maka dia akan tidak akan dapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Sebab itu kata, kami tidak akan mengutusmu, mengutus Muhammad tu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Maksudnya satu kerugian lah. Sebab tu Rasulullah SAW ketika berada di Madinah, beliau berhadapan dengan orang Yahudi ketika orang Yahudi juga ada orang Kristian dan satu hari pernah didatangkan pada Rasulullah seorang sepasang kastil tu seorang lelaki dan seorang perempuan Yahudi yang telah berzina. Maka dia mereka bawa pada Rasulullah, dia kata, ya Muhammad, maksudnya kita nak buat pada orang berzina ni. Maka Rasulullah kata, kamu buka kitab kamu kita Taurat. Dalam Taurat tu ada hukum tentang orang berzina. Cuma Rasulullah tanya sebelum itu, kata, baik, bagi orang yang berzina, apa yang kamu buat? Dia kata, kami akan contengkan muka dia, dia dibawa keliling kampung lah, ataupun keliling pekan untuk malukan, ataupun dan kami sebat dia sebat. Sedangkan suara itu tidak, kamu telah melanggar perintah Allah sedangkan dalam kitab Taurat kamu dia bukan begitu. Maka suara itu bukan kitab Taurat. Jelas sebab Allah
dia tak kerti baca kan. Kenapa kita tolak dalam bahasa apa? Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Hebrew. Maka mereka baca dia sampai tak ayat zina tu mereka tutup. Tutup. Maksudnya tu mereka terbuka tu mereka tukar apa ni? Kisah yang lain kan. Tapi ketika tu Allah bin Salam, siapa Allah bin Salam? Dia ni Yahudi masuk Islam. Dan dia juga seorang yang kita panggil ahli kitab kan, yang pandai baca kitab Taurat kan. Dia kata, baik kamu buka balik yang baik kamu tutup tu, cuma baca. Bila baca, maka jumpalah ayat tentang hukum zina. Maknanya di zaman itu bagi mereka yang berzina, lelaki perempuan yang berzina, tak kira yang dah berkahwin ke atau belum berkahwin, hukumnya apa ada? Rejam hingga mati. Itu memang adalah kitab Taurat. Cuma apa ni, kalau itu dalam Al-Quran pun juga mereka awal, mereka yang berzina sama ada yang belum berkahwin ataupun yang sudah berkahwin, hukumnya rejam hingga mati. Tapi bila turun ayat Quran kata dengan az-zaniyatu waz-zani fajlidu, perzinahan perempuan dan perzinahan lelaki adalah kamu sebab 100 rotan. Ini adalah dalam ayat Quran tu. Cuma ayat tu cerita tentang orang-orang yang belum pernah berkahwin. Okey. Main dalam Al-Quran bagi mereka yang belum pernah berkahwin. Maksudnya belum pernah berkahwin tu maksudnya tapi sebenarnya kahwin dia sah kan. Kahwin dia sah lah, sama ada wali dia ataupun dengan masyarakat. Wali hakim sebagainya berkahwin dengan sah. Jika dia berzina, maka orang tu kena hukum rejam. Laki-laki atau perempuan. Tapi bagi mereka yang belum pernah berkahwin, mereka berzina, mereka kena sebab satu rotan. Macam cerita apa? Semerah kebadi kan? Atau keluarkan darah. Hebat kan? Baik, jadi mereka cuba nak alihkan. Itu gambaran. Maksudnya kalau Allah kata, kalau kamu siapa yang mentaati Rasul, dia mentaati Allah. Dan dalam kitab Taurat juga menceritakan bahawa Nabi akhir zaman yang akan datang ismuhu Ahmad, namanya ialah Ahmad. Namanya mereka ahli kitab apa dia? Yahudi, Nasrani kan, yang kitab Taurat Injil tu mereka ikut lah. Jadi bila datang Nabi akhir zaman yang bawa kitab Al-Quran, kita ikut Nabi tu. Tapi sebaliknya mereka menyembunyikan kebenaran dan mereka telah mengubah hukum yang asal kitab Taurat dalam Injil. Dan akhirnya hari ini Taurat jadi Talmud dan Injil jadi apa? Bible. Baik, apa lagi ayat Quran yang cerita tentang kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulullah kita Allah Taala ni. Baik, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31 Allah Taala firman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihani dan mengampuni dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah kata, jika orang beriman atau jika seorang Islam itu benar-benar mencintai Allah, maka dia kena ikut. Kalau ikut aku kan, ikutlah aku. Maksudnya barang siapa yang benar-benar cinta kepada Allah, dia akan ikut Nabi kan, ikut Nabi. Dia akan cinta kepada Nabi. Dan barang siapa yang ikut Nabi, Allah akan mengasihi dia. Baik, saya petik satu hadis. Bagaimana kisah seorang apa? Kita panggil Arab Badui lah, Arab Badui. Okey. Hadis daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik dia kata, "Anna rajulan qala, ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Qala, "Wa madha a'dadta lis-sa'ah?" Qala, "La illa anni uhibbu Allah wa rasulahu." Qala, "Fa innaka ma'a man ahbabta." Qala Anas, "Fama
fama farahna bi syai'in ba'da al-Islam farahna bi qaulin Nabi SAW, innaka ma'a man ahbabta. Baik, ada seorang lelaki macam kita Arab Badui Arab Badui. Kalau para sahabat yang selalu bersama Nabi itu, mereka tak ada tanya perkara kan, sebab mereka selalu bersama Nabi Rasulullah cerita tentang hari akhirat, beriman dengan hari akhirat, Rasulullah kata la yumna, tidak beriman dengan kamu hanyalah dia mencintai Allah dan Rasul, ataupun tidak beriman dengan kamu itu hanyalah dia beriman dengan rukun iman yang telah ditetapkan oleh Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, Allah dan sebagainya. Sebab para sahabat selalu dengar perkara itu. Tapi mungkin Arab Badui ni dia jarang dengar. Maka satu hari dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bilakah hari kiamat? Bilakah hari kiamat? Kemudian dia kata, wahai Rasulullah, bila hari kiamat? Dan Rasulullah tanya kepada dia balik, apakah yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat? Maka lelaki itu menjawab, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya dia tak ada siapkan apa pun untuk hari kiamat. Dia kata dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah pun bersabda, sebab kata, sesungguhnya engkau akan bersama-sama orang yang kau cintai. Muttafaqun alaih. Maknanya dia kata dia tak ada siapa apa untuk menerima hari kiamat ataupun menunggu hari kiamat. Cuma apa yang dia punya apa di segi amalan dia lah, ataupun dia punya ibadah dia ialah dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya bila cinta Allah Rasul, maksudnya dia melaksanakan perintah Allah dan dia mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan sebabkan kata-kata itu, sebab apa? Sesungguhnya engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Maksudnya engkau akan bersama dengan Nabi kan? Kau akan dapat duduk bersama Nabi, bersama orang yang kau cintai. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, insya-Allah kita akan dapat bersama dengan mereka. Baik, kembali pada kisah sahabat ini maka ialah dia rasa sedih sebab apa, dia bila dah dibekakan duduk tak bersama Nabi Jadi kalau ketemu Rasulullah pun dia waktu solat dia bila waktu malam dia balik rumah, dia tak dapat ketemu Nabi mungkin esok balik, dia rasa sedih tu. Tapi tuan-tuan dan puan, sebabkan cinta dia yang dalam terhadap Nabi tu, sebab kisah sahabat ni tu ayat Quran berkaitan dengan kisah ni atau dia bagi apa? Asbabun nuzul. Surah apa? Surah An-Nisa ayat 9. Allah ceritakan bagaimana orang yang cintakan Nabi ni dia akan dapat sama Nabi dia. Apa ayat dia? Wa man yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Betul? Sebabkan kisah sahabat ni cinta dia kepada Rasulullah terlalu mendalam dan dia rasa sedih yang dia tak dapat ketemu Rasulullah dan bimbang dia hari akhirat nanti dia mungkin tak akan dapat bersama Nabi, sebab Nabi mungkin duduk surga yang paling tinggi, dia surga yang paling rendah, dan kalaulah kata dia tak masuk surga pula masuk neraka lagi dia tak dapat. Maka sebabkan cinta dalam kisah tu Allah turunkan ayat Quran berkaitan ni. Allah kata, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa dia? Minan nabiyyin, daripada para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, orang yang benar, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wassalihin, orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan amatlah elok pada itu ditemarakan pada orang yang taat itu. Sebab tu kan bila setiap kali kita dengar doa kepada jenazah dalam doa untuk jenazah,
sering imam akan sedekkan ayat ni kan, doa ni. Maknanya doa kepada mereka, mudah-mudahan begitu ma'alladhina an'amallahu alaihim, mudah-mudahan jenazah ni ruh mereka ni bersama dengan orang-orang orang yang ni Allah berikan nikmat kepada mereka siapa dia? Dengan Nabi, para Nabi, wasyuhid, orang yang benar, menegak agama Allah, wasyuhada, orang yang syahid jalan Allah, wasolih, orang yang soleh. Orang soleh ni orang yang biasa melaksanakan perintah Allah tu di mana saja mereka berada, sama ada mereka berada di khayat ramai ataupun sendirian. Sebab orang soleh, dan mereka tidak akan melakukan perkara yang lawa, tidak akan buat perkara yang lawa, sama ada bercakap ataupun melakukan perkara yang lawa. Itu sebab orang yang soleh. Okay? Jadi mudah-mudahan dengan kisah ni, maknanya itulah peluang kepada kita, kepada kita semua yang baik, kepada maknanya mungkin lah kita rasa kita ni amalan kita sikit, cuma kita nak dapat bersama para Nabi, para Anbiya, Syuhada, tapi Allah jadilah. Maknanya orang siapa yang cinta kepada Allah, orang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka juga akan dapat bersama orang-orang yang mencintai siapa dia? Para Anbiya, para Siddiqin, Syuhada, Sholihin. InsyaAllah kita dapat juga bersama mereka, insyaAllah. Okay, itu saya nak kaitkan dengan apa? Kisah Sauban yang saya baca pada bulan lepas kan. Kemudian kita sambung pada ayat yang kedua tu, dia kata, kemudian Allah SWT memerintahkan Rasulnya SAW untuk memberikan peringatan kepada orang yang lebih mengutamakan keluarga dan kerabat daripada Allah. Maksudnya Allah nak ingatkan kepada mereka yang melebihkan utamaan keluarga, kaum kerabat daripada Allah Rasulnya, dan juga bila diserukan untuk berjihad berjalan Allah, mereka kena bagi sebagai alasan. Bagaimana yang kita ingat tak kisah bila Nabi Musa dah selamatkan Bani Israel daripada Fir'aun, sampai ke lepas di Laut Merah, itu pergi ke Bukit Tursina, dan Nabi Musa pun naik ke Bukit Tursina untuk meminta Taurat. Dalam masa 40 hari itu ada juga kaum ni yang ingkar, kaum ni yang menyembah tu patung dan lembu, atau pokok yang keras kepala, yang ingkar Rasul. Sedangkan Nabi Musa ajak kaum dia untuk menyembah Allah yang Esa, sama daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad SAW, dan juga para Nabi. Kalau dalam hadis itu disebut jumlah para Nabi berapa? 124,000 Nabi yang diutuskan. Terus 124,000 tu 313 sebagai Rasul. Daripada 313 tu 25 Rasul yang namanya disebut dalam Al-Quran. Baik, kalau jumlah keseluruhan ada 124,000 para Anbiya. Cuma apa beza Nabi dengan Rasul? Nabi mereka dapat wahyu tapi tak wajib menyampaikan. Ada para Rasul mereka menerima wahyu dan wajib mereka sampaikan. Itu beza kan. Baik, Nabi Musa meninggal mereka dapat 40 hari kan. Akhirnya pokok yang sesat ni telah menyembah patung anak lembu. Dia kata Musa dah naik ke Bukit Tursina bertemu dengan Tuhan dia, kita tak ada Tuhan. Jom kita buat Tuhan. Buat Tuhan. Dia ambil bawa emas-emas yang mereka bawa lagi daripada Fir'aun tu, mereka bentukkan seekor anak lembu. Kemudian mereka katanya mereka sihir, mereka keluar bunyi daripada patung anak lembu tu. Ini Tuhan kita sembah patung anak lembu. Hinggalah akhirnya sembah lembu. Maksudnya mereka menyembah benda-benda yang mereka ukir kan. Ukir tu nak bawa sesat tu. Dan itu juga bila sampai habis zaman Nabi Musa, zaman Nabi Bani Israil ni, Nabi ni banyak kan. Dia kata apa? Izam anta wa rabbuka faqatila.
Maknanya orang Yahudi kata kat Nabi yang selepas Nabi Musa tu, kau pergilah dengan Tuhan kau, pergi berang dengan puak-puak kat Palestin tu. Kalau dah benar tu, kau boleh masuk. Bagus sekali. Sedangkan Allah dah janji dah, bumi Palestin tu dah bumi untuk Bani Israel. Tapi mereka engkar. Ni kalau mereka patuh perintah Allah dan mereka patuh perintah Nabi mereka, mereka akan buat. Macam dia lah. Berasa siapa yang taat Allah, dia taat Rasul. Dan berasa siapa yang taat Rasul, dia taat Allah. Betul? Barang siapa yang ingkar perintah Rasul, dia ingkar perintah Allah. Dan akhirnya pokok yang ingkar tu mereka disesatkan di padang pasir Tih tu lebih kurang 40 tahun. 40 tahun mereka disesatkan. Dalam tu banyak kisah apa? Kisah yang katakan hari apa? Yaum Sabt kan? Hari Sabtu kan? Yang mereka tangkap ikan hari Sabtu sebagainya. Ya, pokoknya ikan. Apa perintah Allah dan apa yang kita lihat pada hari ini juga kan? Maknanya bila kita taat pada perintah Allah, taat pada perintah Rasul, dan Rasul juga menyuruh kita untuk taat kepada pemerintah. Selagi mana pemerintah tu tidak melakukan perkara yang bercanggah dengan perintah Allah. Contohnya untuk menjaga kesihatan, menjaga kebersihan, SOP sebagainya. Selagi mana perintah tu tidak melanggar perintah Allah, maknanya kita wajib mentaati. Itu kan kisah dia. Baik, saya sambung sikit sebelum kita nak tutup ni. Dia katakanlah jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri kaum keluarga harta kekayaan yang kamu usahakan, ia telah kamu usahakan dan kamu memperolehinya. Dan juga perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, kamu sukai kerana keindahan dan keelegannya. Jika semua hal tersebut lebih kamu cintai kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah. Fatarabbasu, tunggulah. Maksudnya apa? Tunggulah hukuman apa yang akan menimpamu. Oleh kerana itu, selanjutnya Allah SWT berfirman, hatta ya'ti Allah bi amrih, hinggalah Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Apa maksud fasik itu kan? Fasik ini maksudnya dia percaya pada Allah, percaya pada Rasul, dia bila bersama mereka langgar juga perintah Allah dan perintah Rasul. Seperti orang Bani Israel lah. Dalam di kalangan juga ada beriman. Tapi ada kalangan juga mereka yang melakukan fasik, maksudnya melakukan dosa kepada Allah dan Rasul. Cuma jika mereka bertaubat, taubat itu diterima. Sebab tu yang mereka disesatkan kan di padang pasir Tih tu 40 tahun. Maknanya mereka yang bertaubat, Allah terima taubat mereka. Bagi mereka yang tidak mau kembali pada perintah Allah, yang kita sebagai orang yang kafir. Apatah lagi dalam hal ini mereka betul-betul mengikut perintah Allah Rasul dan kitab Taurat juga tu, pasti mereka akan beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya orang Kristian. Cuma kita nak, kalau kita dapat dialog dengan itu, kita dapat tukar sikit je. Maknanya nak tukar mereka bahawa Nabi Isa tu bukannya Tuhan, bukannya God, bukannya Tuhan. Nabi Isa ialah Rasul. Diutuskan untuk mengajak kaumnya ke arah menyembah Allah dan Isa. Tapi mereka dah diseringkan fakta tu. Itu yang kita pada kali ini. Baik tuan-tuan dan puan, sekarang dapat kita bicara untuk kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita banyak kefahaman terhadap ayat-ayat Allah, ayat Allah dan ayat Quran. Dan tuan-tuan pun juga boleh merujuk kepada tafsir yang ada pada hari ini. Dan kalau buka dalam Google pun boleh klik mana ayat Quran yang kita nak tengok tu. Tulis tafsir surah Taubah ayat 34 Itu keluar lah. So berbagai tafsir keluar. Tafsir pada tafsir Munir. Macam ada tengok. Tapi pastikan benda yang sahih takut ada penambahan daripada benda-benda yang tak betul Sebab hari ni pun kita kena berhati-hati.
Contoh macam ajaran terbaru ni apa? Mimpi yang terakhir kan? Mencari mimpi yang terakhir kan? Bila mimpi yang terakhir tu Masyikah kan, sebut dia apa? Perempuan tu akhirnya ditahan. Dan ialah dalam PKP ni kan, orang tak ada kebanyakan. Jadi bila orang buka dalam web kan, akhirnya orang kan bodoh ikut. Dan untuk tuan-tuan, ajaran dia tu dah sampai dah ke Perak ni dah sampai ke, bukan ikut je, dia lingkup, dia punya dulu pun ikut ajaran tu. Dan sebab Datuk Yusof itu kami bersurat dalam siap pengawasan, dia ada sikit maknanya tak lagi lah, maknanya benda itu dah berlaku sampai ke Perak ni. Dan pihak polis pun telah memantau, dan mudah-mudahan kita dapatlah dapat orang ni memantau mereka dengan lebih baik kan, supaya kita tidak merosakkan akidah umat Islam kan. InsyaAllah. Baik, sekali lagi terima kasih atas perhatian. Terima kasih minta maaf ada kekurangan dalam kuliah kali ini. Dan untuk maklumat tuan-tuan, insyaAllah kita akan mengadakan paksa tauliah online untuk tahun ini pada bulan 10 nanti insyaAllah. Kita doalah mudah-mudahan dapat berjalan lancar Dan dalam tempoh kami sedang buat latihan dan minta semua calon buka link atau web yang telah kami berikan tu agar mereka ikut prosedur yang kita tetapkan. So bila hari berlaku nanti tak ada masalah. Dan kalau boleh pastikanlah line tu line internet tu elok kan. Kalau masalah payah juga banyak lepas dia jawab soalan tu, dia kena ambil gambar dan kena hantar dia dan ini kertas jawapan tu kita simpan apa boleh tutup insyaAllah bulan Baik, kita tunggu dulu dengan baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw